Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, kami ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Dr. Syarul Anwar bin Muhammad di atas bimbingan yang telah diberikan dalam melaksanakan tugasan berkumpulan ini. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan kami iaitu kumpulan 3. Yang pertama, saya, Maria Sofia binti Syahril sebagai Ketua Kumpulan. Diikuti dengan Nurul Ain binti Amiruddin, Nurul Adani binti Abdul Wahab, Nur Erni Amira binti Zamri dan Muhammad Aiman Zakir bin Kamaruzaman. Tanpa membuang masa lagi, kami akan meneruskan pembincangan kami pada hari ini dengan membicarakan topik pengenalan kajian. Jom kita start. Yang pertama ialah pengenalan. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami ialah Falsafah Kehidupan dan Hubungannya dengan Stres dalam Kalangan Remaja. Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang usahakan kebenaran yang umum dan asas, manakala stres adalah satu tindak balas fizikal yang biasa terhadap sesuatu yang boleh menyebabkan ketidakseimbangan kepada manusia. Seterusnya, kehidupan. Kehidupan merupakan satu perjalanan yang perlu ditempuhi tanpa mengira sama ada susah maupun senang. Akhir sekali ialah remaja. Remaja bermaksud proses meningkat dewasa di mana berlaku pertambahan umur. Objektif kajian. Terdapat 4 objektif kajian iaitu yang pertama mengkaji tanda-tanda stres dalam kalangan remaja, kedua mengenal pasti faktor-faktor penyebab stres, ketiga menganalisis kesan-kesan stres, yang terakhir cadangan mengatasi masalah stres dalam kalangan remaja. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi merupakan satu kaedah untuk kita laksanakan kajian ke atas subjek. Tujuan kita buat metodologi ni adalah untuk hasilkan kajian yang lebih baik. Yang pertama harus kita lakukan adalah instrumen kajian. Terdapat 2 kaedah untuk mendapatkan maklumat iaitu kaedah pertama kuantitatif. Kuantitatif instrumennya adalah menggunakan borang soal selidik. Kaedah kedua pula kualitatif instrumennya adalah rujukan arkib. Selepas selesai dapatkan maklumat, kita boleh menganalisis data. Analisis data ni dijalankan secara tindak balas yang diberikan oleh responden. Selepas mendapat tindak balas responden, barulah kita boleh tulis penulisan. Seterusnya, kita haruslah membuat jadual dan graf mengikut data yang diberi responden supaya lebih tersusun. Akhir sekali adalah penulisan rumusan untuk kajian ini. Seterusnya diikuti dengan dapatan kajian, bahagian demografi responden. Berdasarkan dapatan kajian yang kami perolehi, terdapat 65.6% perempuan dan 34.4% responden lelaki. Hal ini bertujuan untuk memastikan data yang dilakukan dari aspek jantina dapat dibezakan supaya maklumat yang diperoleh lebih tulus. Yang kedua adalah faktor peringkat umur. Seperti mana yang kita ketahui, 12 tahun hingga 25 tahun dikenali sebagai golongan remaja. Berdasarkan hasil soal sidik yang kami dapati, responden kami yang menjawab borang soal sidik kami terdiri daripada 12 hingga 15 tahun adalah seramai 17 orang, 16 hingga 19 tahun seramai 20 orang, 20 tahun hingga 22 tahun seramai 25 orang dan 23 hingga 25 tahun seramai 2 orang. Yang seterusnya adalah faktor bangsa. Kami memberi borang soal sidik melalui Google Form pada seluruh bangsa dan kaum untuk memastikan data atau dapatan kajian yang diperolehi tidak hanya memihak kepada satu bangsa sahaja. Berdasarkan hasil soal sidik yang kami dapati, seramai 55 orang responden berbangsa Melayu, 3 orang berbangsa Cina, 4 orang berbangsa India, manakala 2 orang berbangsa selain daripada Melayu, Cina dan India. Selain itu, status pekerjaan. Kami dapati status pekerjaan responden kami majoriti adalah pelajar iaitu seramai 56 orang, yang sudah bekerja seramai 8 orang dan yang tidak bekerja seramai 3 orang. Latar belakang pekerjaan sedikit sebanyak mempengaruhi pandangan responden tentang falsafah kehidupan dan hubungannya dengan stres dalam kalangan remaja. Kami juga telah mengenal pasti status perkahwinan responden kami. Antara responden kami adalah terdiri pada golongan orang bujang dan hanya segelintir saja yang sudah berkahwin. Kajian yang dibuat oleh Friedman tahun 1991 mendapati bahawa keluarga akan menanggung tekanan disebabkan oleh konflik tertentu. Perkara ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan individu itu.
Seterusnya ialah hasil dapatan kajian terhadap objektif 1 iaitu mengkaji tanda stres dalam kalangan remaja. Hasil dapatan telah menunjukkan pernyataan pertama responden sangat bersetuju bahawa perasaan gemetar merupakan tanda stres dalam kalangan remaja, manakala responden bersetuju bahawa kekeliruan dan kurang daya tumpuan antara tanda-tanda stres dalam kalangan remaja. Bagi pernyataan terakhir pula, responden bersetuju bahawa perasaan mudah marah juga merupakan antara salah satu tanda stres yang seharusnya dititik berat oleh remaja terhadap tanda-tanda stres. Secara keseluruhannya, purata minta tinggi dalam mengkaji tanda-tanda stres dalam kalangan remaja ialah keliru dan kurang daya tumpuan iaitu sebanyak 3.56. Seterusnya merupakan dapatan kajian bagi objektif kedua, iaitu mengenal pasti faktor-faktor stres dalam kalangan remaja. Majoriti responden telah pun bersetuju bahawa punca utama yang menyebabkan remaja stres adalah kerana bebanan tugasan yang banyak. Seterusnya, responden juga bersetuju bahawa faktor stres dalam kalangan remaja adalah belajar sukar memahami kaedah pengajaran pensyarah. Responden turut bersetuju bahawa faktor stres dalam kalangan remaja adalah disebabkan konflik keluarga. Oleh itu, purata min yang tertinggi mencatatkan sebanyak 4.08 yang menjurus kepada faktor-faktor penyebab stres dalam kalangan remaja adalah disebabkan bebanan tugasan yang banyak. Objektif 3 dalam kajian ini merupakan menganalisis kesan-kesan stres dalam kalangan remaja. Berdasarkan kajian yang telah kami jalankan, responden bersetuju bahawa gagal dalam akademik merupakan kesan yang menyebabkan remaja mengalami stres. Majoriti responden juga bersetuju bahawa kesan berlakunya stres akan menjejaskan kesihatan seseorang remaja. Walau bagaimanapun, pernyataan ketiga juga turut dipersetujui oleh responden, iaitu dapat memberikan kesan hasil kerja yang tidak memuaskan dalam kalangan remaja. Secara keseluruhannya, purata min yang tertinggi adalah sebanyak 3.72 yang menjelaskan bahawa kesan-kesan berlakunya stres boleh menjejaskan kesihatan seseorang remaja. Cadangan mengatasi masalah stres dalam kalangan remaja. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, responden sangat bersetuju bahawa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan merupakan salah satu cadangan untuk mengatasi masalah stres dalam kalangan remaja. Seterusnya, hasil kajian menunjukkan responden sangat bersetuju bahawa dengan meluahkan perasaan secara lisan seperti menangis, menjerit atau sebagainya dapat mengurangkan tekanan perasaan mereka. Cadangan yang terakhir ialah dengan cara sentiasa berfikiran positif. Responden bersetuju bahawa berfikiran positif dapat menenangkan hati mereka daripada memikirkan perkara yang buruk. Oleh itu, secara keseluruhannya, purata min yang tertinggi mencatatkan sebanyak 4.52 yang membuktikan responden bersetuju cadangan untuk mengatasi masalah stres dalam kalangan remaja adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Akhir kata, bagi menyimpulkan hasil kajian ini, perasaan gemetar merupakan antara tanda-tanda minor yang membawa kepada stres yang telah dipersetujui oleh majoriti responden. Selain itu, keputusan kajian juga telah menunjukkan bahawa faktor penyebab stres dalam kalangan remaja ialah bebanan tugasan yang sangat banyak. Seterusnya, majoriti responden telah bersetuju bahawa kesan stres dapat dilihat melalui kegagalan dalam bidang akademik. Ini telah menunjukkan bahawa stres dan emosi memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi prestasi bidang akademik remaja. Di samping itu, kebanyakan responden telah sangat bersetuju dengan mendekatkan diri dengan Tuhan adalah inisiatif yang boleh diambil untuk menangani stres. Ini telah menunjukkan bahawa pegangan agama dalam diri seseorang amat penting untuk membawa kepada kehidupan yang lebih baik dan teratur. Seyogia diharapkan agar remaja bijak dalam pengurusan stres kerana remaja merupakan aset negara yang bakal menggalas tanggungjawab kepimpinan negara pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.